Pembentangan KWTK 3013 Kewartawanan, topik isu pelanggaran etika kewartawanan bersama kami Nurul Farahiyah binti Kamdani dan Nur Izzati Hazrah binti Hassan dari PISMP Bahasa Melayu 1 Jun 2020. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Farahiyah binti Kamdani. Kita mulakan berita utama dengan CNN. Mohon maaf atas insiden taska di Thailand. Dalam kejadian tragis yang berlaku pada 6 Oktober 2022 itu, 34 orang mangsa terkorban, 24 daripadanya merupakan kanak-kanak taska berkenaan dari umur 2 hingga 5 tahun yang ketika kejadian sedang lena tidur. Kesemua mangsa dibunuh oleh seorang lelaki bersenjatakan pistol dan pisau dalam kejadian pada Khamis lalu. Sebelum suspek kemudian pulang ke rumahnya lalu membunuh isteri dan anaknya dan akhirnya membunuh diri. Kelab Wartawan Asing Thailand FCCT mendakwa tindakan kru CNN itu sebagai suatu yang tidak profesional dan melanggar etika kewartawanan dalam pelaporan jenayah. Menurut Muhammad Salih Kasim, pengamal media berperanan penting dalam kegiatan mengumpul, menulis, melapor dan menyunting bahan mengenai suatu peristiwa yang sedang dan akan berlaku. Kita sedia maklum, tanggungjawab wartawan memberikan maklumat, menilai dan menganalisa peristiwa dalam masyarakat berasaskan pandangan dan tanggapan masyarakat. Namun, perkara ini perlu dibatasi dengan etika kewartawanan yang perlu dipatuhi oleh pengamal media. Prime Minister Prayut Chan-o-cha labelled the killing as shocking and has taken to Facebook to express his condolences to the families of those hurt or killed. Daripada 34 mangsa yang terbunuh, 24 adalah kanak-kanak rata-rata berumur 2 hingga 3 tahun. Salah seorang mangsa yang terkorban merupakan guru yang sedang syarat 8 bulan mengandung. Susulan isu wartawan CNN yang didakwa bertindak melanggar etika kewartawanan ini dengan mendapatkan berita dan video berkenaan tragedi secara tidak sah seolah-olah tidak menghormati privasi masyarakat setempat dengan melanggar kawasan, iaitu membuat liputan di kawasan kesihatan polis tanpa kebenaran daripada pihak berautoriti. Perkara ini menjadi satu isu apabila kru ini secara kebetulan membuat pengembaraan di tempat kejadian dan meminta kebenaran kepada pegawai kesihatan awam yang keluar daripada taska tersebut sahaja. Tambahan pula, wartawan ini bukan orang tempatan, maka isunya ini lebih besar. Wartawan luar perlu tahu dan faham peraturan di negara yang diduduki dalam membuat liputan di negara tersebut. Di Malaysia, sebagai seorang wartawan yang menerima etika kewartawanan Malaysia perlu setuju dan secara tidak langsung perlu menghormati prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Bagi isu ini, kita boleh kaitkan dengan kedaulatan kepada undang-undang negara seperti mana kru CNN ini perlu menghormati undang-undang masyarakat Thailand, iaitu negara Thailand tersebut, serta kesopanan dan kesusilaan, iaitu mereka perlu bersikap beradab dalam menjalankan tugas sebagai wartawan dengan meminta kebenaran daripada pihak yang berautoriti. Contohnya, memperkenalkan diri sebagai seorang wartawan dan menjelaskan bahawa mereka ingin membuat liputan media. Isu kru CNN ini juga kita boleh kaitkan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 yang telah digubal. Akta ini menjelaskan bahawa rahsia rasmi ialah apa-apa suratan yang dinyatakan dalam jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai rahsia besar, rahsia sulit atau terhad mengikut mana yang berkenaan oleh seorang menteri, menteri besar atau ketua menteri sesuatu negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah Seksyen 2B. Dalam hal ini, pegawai kesihatan ini sebenarnya tiada hak untuk membenarkan mana-mana pihak untuk membuat liputan kerana itu bukan bidang mereka untuk membenarkannya. Polis Thailand juga menyiasat dakwaan yang mengatakan kru CNN atau Convolutional Neural Network membuat pengambaraan tanpa kebenaran di lokasi kejadian amok di pusat asuhan kanak-kanak di Utai Sawan ini.
seorang pengamal media perlu menghormati waris mangsa yang trauma dan berkemungkinan perkara ini mengganggu privasi waris kerana menyiarkan laporan yang tidak sesuai didedahkan kepada umum. Menurut Zulhaji Mansur, tragedi ini sebenarnya mencatatkan sejarah sebagai tragedi pembunuhan kanak-kanak secara beramai-ramai terburuk di dunia. Maka, amatlah perlu seorang pengamal media melindungi hak privasi mereka. Dalam kejadian berdarah ini, silap mereka hanya satu, iaitu silap bertanya. Sepatutnya perkara yang melibatkan jenayah dan tragedi seperti ini perlu mendapatkan kebenaran pihak berautoriti seperti pihak polis. Justru, kesan yang boleh dilihat di sini, menurut Timbalan Ketua Polis Negara, Jeneral Surashid Hakpan berkata, kedua-dua kru iaitu seorang warga Australia berumur 47 dan seorang lagi warga Britain berumur 34 telah disoal siasat dan kedua-dua mereka telah ditarik balik visa pelancong oleh polis imigresen. Beliau berkata lagi, mereka boleh disabitkan hukuman penjara 5 tahun atau denda tidak lebih 10,000 baht atau kedua-duanya jika didapati bersalah menceroboh tempat kejadian dan mengganggu bukti. Sememangnya, tugas wartawan amat penting dalam suatu masyarakat, namun perlu ingat bahawa prinsip dan undang-undang kewartawanan perlu juga dipatuhi agar tidak disalahguna. Isu ini saya akhiri dengan sepatah dua kata, hormati hak awam, baru laporkan. Saya Nurul Farahiyah binti Kamdani. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudari Nur Izzati Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia kini diarah membayar ganti rugi kepada Raut Australia Gold Mining RAGM dalam kes fitnah. Bersama saya, Nur Izzati Hazirah, mengupas isu pelanggaran etika kewartawanan bagi kes ini. Syarikat Pelombongan Emas RAGM telah mengemukakan saman berhubung laporan Malaysia kini mengenai kebimbangan masalah kesihatan penduduk Bukit Koman di Raut Pahang yang terdedah kepada natrium cyanida yang digunakan di lombong tersebut. Dalam hal ini, RAGM mendakwa bahawa terdapat artikel mengenainya yang berbau fitnah telah disiarkan oleh portal Malaysia Kini. Organisasi media yang menggunakan pembelaan ini berpendapat bahawa mereka tidak bermaksudkan perkara itu benar tetapi hanya melaporkan secara berkecuali bahawa pernyataan yang berpotensi fitnah itu dibuat oleh pihak ketiga. Berikutan dengan itu, Malaysia kini telah memenangi dalam sebutan kesnya pada 23 Mei 2016 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memerintahkan lombong emas itu membayar kos sebanyak RM50,000. RAGM juga tidak lagi beroperasi di Bukit Koman dan dibubarkan secara sukarela. Namun, pada 11 Januari 2018, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana wujudnya khilaf pada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini yang mengetepikan tuntutan RAGM itu. Laporan mesti seimbang dan bukan sepihak. Setelah membaca artikel tersebut dan melihat laporan serta video mengenainya, responden hanya menimbulkan kenyataan komuniti Bukit Koman sahaja, kata Datuk Suraya Othman, iaitu salah seorang peguam yang melihat permohonan rayuan tersebut. Dalam penghakiman sebulat suara itu, beliau menggambarkan laporan serta video diterbitkan Malaysia Kini mengenai lombong emas didakwa menjejaskan penduduk Bukit Koman di Pahang itu sebagai melulu dan bersifat merosakkan. Dalam hal ini, seorang wartawan sepatutnya cakna dengan tugasnya iaitu menyedari pentingnya masyarakat liberal, toleransi, demokratis dan menerapkan peranan tradisi kewartawanan bebas dan bertanggungjawab yang berkhidmat untuk rakyat dengan melaporkan fakta-fakta yang benar tanpa rasa takut dan berat sebelah. Contohnya, bukan hanya mengumpulkan maklumat daripada komuniti penduduk, malah seharusnya menyertakan pandangan balas Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Tanah dan Galian agar terhindar daripada amalan tuduhan tidak berasas oleh Malaysia Kini. Maka dalam hal ini sekaligus memaparkan isu pelanggaran etika kewartawanan oleh Malaysia Kini bagi elemen
etika kewartawanan yang kedua iaitu penghayatan wartawan dalam kebebasan memungut dan menyiarkan berita secara jujur serta berhak membuat ulasan dan kritikan yang saksama. Kebebasan memungut dan menyiarkan berita sering dikaitkan dengan kebebasan akhbar. Sebenarnya tidak ada kebebasan akhbar secara mutlak. Kebebasan akhbar di Malaysia ialah kebebasan yang disertai dengan tanggungjawab terhadap negara dan masyarakat sesuai dengan prinsip dan semangat rukun negara. Kebebasan akhbar secara mutlak tanpa rasa tanggungjawab boleh mengancam kestabilan negara, terutama apabila media menyalahgunakan kebebasannya dan setelah pemikiran dan pandangan masyarakat menjadi tidak menentu akibat daripada kebebasan akhbar yang ekstrim dan melampau. Dalam menghayati kebebasan akhbar, wartawan hendaklah membuat ulasan dan kritikan membina dan saksama supaya kritikan itu tidak melulu dan dianggap bermuslihat. Selain itu, pihak Malaysia kini dalam hal ini juga dilihat melanggar etika kewartawanan yang keenam iaitu wartawan hendaklah berbudi pekerti ketika menjalankan tugas dan mengelakkan diri daripada plagiarisme, fitnah dan hasutan, tuduhan tidak berasas serta rasuah dalam apa bentuk sekalipun. Dalam hal ini, kesopanan dan ketertiban kelakuan ketika bertugas perlu dijaga supaya wartawan dapat mengharapkan layanan yang sewajarnya dari pihak yang berkaitan. Dalam kesalahan fitnah, tanpa membuat fitnah, melaporkan kenyataan orang lain yang mengandungi unsur fitnah juga satu kesalahan dan boleh melibatkan wartawan dalam kes fitnah. Maka sikap cuai syarikat portal berita Malaysia kini yang hanya melaporkan situasi pihak komuniti penduduk Bukit Koman sahaja dianggap bersifat tuduhan dan tidak seimbang serta tidak adil. Dalam isu ini, kegairahan wartawan melaporkan berita secara tidak langsung telah melanggar Undang-Undang Fitnah Sivil dan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Fitnah 1957-Defamation Act. Dalam Akta Fitnah 1957-Akta 286 di bawah Seksyen 7-1-B, fitnah yang tidak sengaja iaitu melalui pembelaan dalam mana-mana prosiding berkenaan dengan penerbitan yang dipersoalkan untuk membuktikan bahawa perkataan-perkataan yang diadukan itu telah diterbitkan dengan ikhlas berhubungan dengan plaintiff dan bahawa tawaran itu telah dibuat seberapa segera yang praktik selepas defendant menerima notis bahawa perkataan-perkataan itu adalah atau mungkin berupa fitnah terhadap plaintiff dan masih belum ditarik balik. Oleh itu, keputusan majoriti pihak Mahkamah Persekutuan memutuskan secara afirmatif mengenai persoalan undang-undang bahawa adalah betul untuk memberikan ganti rugi am bagi kehilangan muhibah dan mewajarkan reputasi kepada RAGM yang telah dibubar secara sukarela oleh penghutangnya. Keputusan itu terbahagi 3-2 daripada panel 5 hakim yang bersidang. Akhirnya, dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan memerintahkan portal berita Malaysia kini membayar RAGM sebanyak RM550,000 sebagai ganti rugi dan kos iaitu meliputi peningkatan daripada jumlah 350,000 yang ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan pada tahun 2018. Dalam hal ini, impak daripada pelanggaran etika kewartawanan kes ini akan mampu membuka mata pengamal media dan wartawan untuk terus berpegang pada etika kewartawanan, sekaligus bersikap lebih berhati-hati semasa menjalankan tugas, terutamanya dalam menerapkan kebebasan suara rakyat namun bukanlah bersifat mutlak sehingga mencetuskan fitnah. Masyarakat penduduk Bukit Koman juga mampu hidup aman dan selamat kesan tindakan yang diambil melalui perkongsian pendapat secara berhemah bersama pengamal media, sekaligus akan mampu membentuk negara yang sejahtera dan harmoni. Pemimpin Madani mencanang visi wawasan negara teras keamanan, etika kewartawanan kemas di sisi tak mungkin lenyap wartawan handalan. Dengan itu, salam hormat, Assalamualaikum dan salam Madani.